أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Semoga koma selamat, mendapat rahmat dan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Husin yang tinggi ke saya yang pendek? Dah rasanya tergantung pula. Tak sampai kaki dekat ni. Boleh turun lagi. Okey lah ni. Okey. Dah habis dah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul, yakni junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan begitu juga salawat dan salam ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'd. Adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri. Moh kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya telah berjayalah orang yang bertakwa. Berjayalah hidupnya di dunia, berjayalah hidupnya di akhirat, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih Allah. Dan juga terima kasih kepada pihak Masjid Al-Ghufraniyah. Ni apa nama kampungnya? Kampung Bahagia. Yang terletak di Sungai Siput ni lah ya. Masjid ni kira masjid daerah lah ya. Dan masjidnya pun besar, lawa ya. Dan yang paling penting sekali, mudah-mudahan jemaahnya ramai, imarah. Itu yang paling penting sekali ya. Sebab Nabi kata memang masjid di akhir zaman nanti besar-besar, tersergam indah, wahia kharabun minal huda, tapi yang kita risaukan dia sunyi daripada petunjuk. Tapi mudah-mudahan ya, kita harap masjid kita ni dapat diimarahkan. Walaupun kita ni dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan ni memang ramai yang risau, ramai yang takut nak datang ke masjid ya. Sebenarnya yang dia takutkan tu siapa ya? Kalau pergi ke pasar raya tak ada pula risau kan, bersesak-sesak beramai-ramai tu tak ada risau pula, tak kisah pula. Tapi bila datang ke masjid ni risau. Sedangkan kita berada di rumah Allah ya, kita berjemaah seperti mana yang dituntut kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok dalam teks khutbah setiap Jumaat ya, ada yang disebutkan hadis berkenaan dengan fadilat solat berjemaah, di mana Allah menggandakan 27 kali ganda bagi orang yang melaksanakan solat secara berjemaah. Kita kata kalau kita solat bersendirian pun dah selesai dah kewajipannya, tapi rugi pasal dapat satu aja. Itu pun belum lagi kena potong. Pasal kita ni masa semayang tu lah merayau kan, merata hala kita pergi. Masa itulah nak mencari barang. Sebab itu kata orang bila nak cari barang hilang ni, semayang lah, insya-Allah jumpa. Dia pun cari, masa dalam rokok tu jumpa, rupanya kunci atas peti air. Dia pun terus bagi salam. Ni orang kata apa hal bagi salam awal sangat ni, belum apa ni tahiyat akhir lagi dah jumpa dah katanya. Jadi itulah di antara masalah kita. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita dihidupkan kembali selepas dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati sementara. Malam tadi masa kita tidur tu kita dah mati dah.
Ya, apa dia punya dalilnya, apa dia punya buktinya yang kata kita dah mati? Kan kita bila bangun sahaja daripada tidur, doanya berbunyi Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih Allah kerana menghidupkan saya selepas saya dimatikan. Itu doanya. Itu pun kalau baca lah pagi tadi. Ya, ada baca tak? Saya tak sempat nak baca Ustaz. Bangun-bangun rasa nak terberak dah. Kan terlupa. Baca doa bangun tidur terlupa, doa masuk jamban pun lupa juga. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung daripada setan jantan dan setan betina. Dah lepas mandi, lepas berak, lepas buang air, keluar tandas, lupa lagi baca doa. Alhamdulillahillazi azhaba 'annil adha wa 'afani. Terima kasih Allah kerana telah menghilangkan penyakit dan menyihatkan saya. Betapa banyaknya kita ni lupa. Ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mendapat nikmat, ya, kita lupa mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat yang begitu banyak. Tetapi bila kita ditimpa musibah, baru nak teroyak. Ya, barulah muka macam buruk makyeh. Nak menadah tangan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, minta macam-macam. Tapi dari segi amalannya, ya, tak kena dengan apa yang kita minta. Saya teringat ada satu ceramah ustaz daripada Indonesia. Ya, dia kata antara petua kita ni kalau katalah ada musibah, sakit ke, kemalangan ke, ya, apa sahajalah masalah-masalah kehidupan kita ni, ya, salah satu cara ataupun tipsnya Nabi suruh kita bersedekah. Dengan bersedekah itu dapat menarik ataupun mengangkat musibah. Ya, kita ni bila time kena musibah baru nak bersedekah. Sepatutnya masa tak ada apa musibah ni, ya, kita ringan-ringankan tangan kita ni untuk bersedekah. Yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Dan bila kita bersedekah ni pula digalakkan supaya kita ni sembunyi-sembunyi, sorok-sorok. Ya, walaupun dalam Al-Quran menyatakan boleh kita nak sedekah terang-terang dan boleh juga kita bersedekah secara senyap-senyap, tetapi yang paling baik ialah secara senyap-senyap. Kalau kita boleh menjaga hati kita, bila kita bersedekah tu kita boleh ikhlas. Ya, kita rasa orang yang nengok kita tu, kita nak bagi satu motivasi, ya, supaya dia menengok kita ni, dia pun terangsang, terinspirasi untuk melakukan amalan kebaikan seperti yang kita buat. Tetapi selalunya kata ulama, itulah yang paling payah kita nak buat. Ya, selalunya kita harap orang tengok kita tu supaya dia puji kita, kata kita baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu daripada cara nak mengangkat musibah ialah dengan kita bersedekah. Jadi kata ustaz ni tadi, bila kita bersedekah sambil kita niat. Ya, satu sedekah satu niat. Contohnya katalah pagi ini kita bersedekah RM1, kita pun niat apakah musibah yang kita nak minta Allah angkat. Tapi kadangnya masalah kita sedekah RM1, niatnya macam-macam, tak padan, tak kena dengan sedekah. Kalau sedekah banyak tu okeylah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, ya, dia tak kisah kita minta lah banyak mana pun, dia gemar, dia suka kepada hambanya yang meminta. Kata ulama, apabila seorang hamba itu minta macam-macam, itu menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha kaya. Kamu minta lah banyak mana pun takkan habis khazanah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita minta dengan manusia, ya, cari pasal. Minta sekali dia bagi, minta dua kali dia bagi lagi. Ya, minta kali ketiga mula dia merungok angat. Ya, kamu ni tak ada kerja lain ke? Asyik minta aje. Ingat aku kerja bayar negara. Ingat aku kerja cop duit. Itu kalau manusia. Ya, tapi kalau kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, mintalah banyak mana pun. Ud'uni astajib lakum. Mintalah dengan aku, nescaya aku perkenankan. Pasal Allah bukan orang kaya, Allah ialah Tuhan yang maha kaya. Ya, terlalu kaya.
Maka sebab itulah tuan-tuan ya, kenapa di antara ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang melakukan ibadah, ya, semua pahala tu banyak-banyak, bukan jenis sikit-sikit. Macam contoh pagi tadi, ya, bila kita bangun, kemudian kita datang ke masjid, azan, kita pun solat sunat subuh ataupun solat sunat sebelum subuh. Kata Nabi, ganjaran pahala solat sunat subuh ataupun solat sunat sebelum subuh seperti dunia dan isinya. Siapa nak jadi orang kaya, dia solat sunat sebelum subuh ataupun namanya solat sunat subuh. Dia punya ganjaran pahala dia dunia dan isinya. Jadi apa lagi harta yang lebih banyak daripada dunia dan isinya? Yang kita nak cari ni banyak mana? Sebab kata Nabi, manusia ni memang jenis tak cukup, jenis tamak. Dapat satu gunung emas, nak lagi satu gunung. Dapat lagi satu gunung, nak lagi gunung yang ketiga. Begitulah tamaknya kita manusia. Namun begitu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hari ni, jadi sebelum tu saya bagi tahu siap-siap, ya, saya punya kuliah ni tak ada tajuk. Saya cakap aja. Tak tahulah apa tajuk, sebab tulis itu umum aja. Hantam je lah tuan-tuan ya. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah hari ini dapat jumpa lagi dengan jemaah Masjid Ghufraniyah ni. Kali terakhir saya datang, masa tu masjidnya tak ada apa ini. Masjidnya dah lawa dah ni. Masjidnya dah besar. Kalau tak silap saya, masa masjid tengah renovate tu ada satu ceramah ke, ada satu program tapi dibuat di luar, di dewan. Tu anjuran masjid ke apa tu? Buat di dewan kan, sementara. Jadi alhamdulillah setelah 20 tahun. Abang kata tadi 20 tahun, macam lama benar umurnya. Tak adalah pula ya, bukan sampai 20 tahun, dalam lebih kurang beberapa tahun lah. Tak sampai kemari. Jadi bila kita datang ni tuan-tuan ya, ada di kalangan jemaah yang kita tengok udah tak ada dah. Kemana perginya? Dia pindah ramaknya. Rupanya dia bukan setakat pindah daerah, dia pindah ke alam lain. Jadi begitulah kehidupan kita ni tuan-tuan ya. Tapi dia kata saya daripada dulu tak besar-besar. Dia sebenarnya umur meningkat, tapi pasal jenis ketot ya, sampai bila pun takat ini lah besarnya. Makanlah banyak mana pun, cuma perut je naik. Kadang-kadang lepas kuliah depa jamu makan. Macam ni sekarang pun mesti ada makan ni kan. Sekarang ni ustaz janganlah tanya makan ustaz, kalau ada pun bungkus ya. Tapi penceramah kita bawa lah katanya kan. Saja seloroh je tuan-tuan. Jadi kan ada kawan-kawan kita yang kita jumpa, yang kita bila datang balik dia dah tak ada dah. Rupanya dia dah berpindah ke alam lain. Sebab apa? Perjalanan hidup kita ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan setakat di atas dunia sahaja. Rupanya kita dah berjalan jauh dan kita nak pergi jauh lagi. Ya, tapi ada dua alam lagi. Kita ni alam yang ketiga, alam yang di tengah-tengah. Alam yang pertama kita berada di alam arwah. Semua di kalangan kita ni asalnya ialah roh. Bila banyak roh namanya arwah. Ya, ila ruhil marhum, yang selalu kita dengar Tok Imam baca tu kan. Ya, Al-Fatihah. Kadang ada yang sebut nama, kadang ada yang tak sebut nama. Jadi asalnya kita ni semua berada di alam roh. Walaupun yang belum lahir, ya, kata Nabi, walaupun yang belum lahir, dia lahir betul-betul esok kiamat, hari ni dia lahir, ya, roh dia pun dah ada juga dah. Cuma dia nunggu giliran dia untuk dilahirkan sebagai manusia. Jadi masa di alam roh tu kita telah berjanji, Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita di suatu tempat ataupun suatu padang yang besar, yang luas. Kemudian Allah berkata, alastu bi rabbikum, adakah kalian mengaku ataupun menyaksikan aku ini Tuhan? Maka masa itu kita telah berikrar. Kalau ingat lagi lah, ya, siapa boleh ingat, maknanya tak lama lah tu, 3 kali Jumaat je lagi. Rasanya tak ada siapa yang ingat kan. Jadi masa di alam roh tu kita telah berikrar. Apa jawapan kita? Qalu bala syahidna, kata mereka, ya kami menyaksikan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah pindahkan pula kita ke alam yang kedua, iaitu alam rahim. Alam rahim ialah alam di dalam perut ibu. Walaupun bapak kita namanya rahim, ya, tapi dia tak ada rahim. Yang ada ibu,
yang ada rahim ni ibu kita. Kita pun duduklah dalam perut mak kita 9 bulan 10 hari. Yang ini pun siapa boleh cerita? Ya, siapa masih ingat lagi masa dia duduk dalam perut mak dia? Saya teringat ceramah Ustaz Azhar Idrus. Dia kata dia ingat lagi. Jemaah pun semua heran, macam mana dia boleh ingat? Dia kata masa dalam perut tu, perut mak tu ditanduk-tanduknya mak dia. Ya, ditendang-tendangnya mak dia. Sebab masa kita dalam perut ibu kita ni tuan-tuan ya, apabila ditiupkan roh, pada usia 4 bulan. Ya, kata Nabi setelah melalui proses alaqah, mudghah, ya, air mani, segumpal darah, kemudian membentuk tulang belulang dan akhirnya menjadi embrio. Kalau tak silap saya lah, dalam bahasa sains itu membentuk seperti orang kecil, ya, ataupun dipanggil juga janin. Ya, ketika itulah fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan roh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan telah ditetapkan 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'idun. Ya, ajal kita, rezeki kita, baik buruk kita, jodoh kita, apa semua telah ditetapkan. Jadi kita duduk pun tak ada lama, 9 bulan. Masa dalam perut tu, bila dah ditiupkan roh, kita pun menguit-nguit. Maka sebab itu isteri kita dululah tuan-tuan ya. Tuan-tuan ingatlah balik pengalaman isteri kita kata apa? Abang, ya, anak kita ni aktif lah bang. Menendang tengok ni berbonjol-bonjol perut ni. Macam rasa. Kita pun pasal nak ambil hati isteri kita pun peganglah perut dia. Padahal bukan kita ndak sangat pun. Saja nak ambil hati. Kita pun pegang tengok perut dia nguit-nguit. Ya, kita kata apa dalam perut ni? Alien ke? Apa benda lah bang? Ini anak kita lah ni. Saja melawak dengan isteri kita kan. Ni anak kita lah ni, apa yang dia nguit-nguit? Anak kita ni aktif, dia gemum nendang-nendang macam abang juga. Tidur je ni lesok. Ya, kan? Abang belah sini pula keras. Apa yang keras ni? Itu kepala anak kita lah bang. Ni anak kita ni gemuk nyondoi. Pun macam abang juga gemuk nyondoi. Kan? Masa kita dalam perut ibu kita 9 bulan 10 hari, tak lama lepas tu kita pun keluar ke dunia. Jadi masa kita keluar ke dunia ni tuan-tuan ni, kita semua teroyak. Kita semua menangis. Tak ada baby yang keluar ketawa. Kan? Kotlah ada yang keluar yahoo katanya. Kan? Tak sabar nak keluar, lemah duduk dalam perut. Jadi setakat ini tak ada lagi rekod ada jururawat ataupun misi kata budak lahir ketawa. Dia campaknya budak tu. Jadi kalau kita tengok dalam bilik labor room ke apa dia panggil, bilik tempat kelahiran tu, semua budak-budak teroyak. Dan misi yang duduk di situ dah lali dah. Ya, dengar budak menangis. Kalau katalah misi tu suruh diam, maknanya misi tu tengin lah tu. Maknanya misi tu tak lama tu, 3 kali Jumaat lagi. Pasal budak-budak memang sifatnya keluar menangis. Kata ulama, kenapa budak-budak keluar menangis? Patutnya dia ketawa, patutnya dia seronok. Kerana ada 2 sebab. Yang pertama, kerana dia memikirkan, kerana dia mengingatkan aku janji yang pernah dia buat semasa di alam roh, iaitu akan taat setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apabila dia keluar ke dunia, maka dia sudah kena membuktikan aku janji dia semasa di alam roh. Maka dia teringatkan benda itu, betapa besarnya amanah yang dia nak pikul, lalu dia teroyak, ya, lalu dia pun menangis. Kemudian kata ulama yang kedua, syaitan telah datang menyakiti ataupun menyakat budak-budak yang baru dilahirkan. Tu yang kata setan ni tuan-tuan ya, dia dah mula start kerja dah. Ya, bila budak lahir je dia terus datang menyakat dah. Patutnya kita kata kalau ia pun tunggulah besar sikit setan. Ya, setan punya setan, marah benar kita dengan setan. Ya, pasal setan ni dia menyakiti budak-budak, dia akan menyakat budak-budak. Sebab itu kata Allahyarham Tok Guru Harundin tuan-tuan ni, waktu saya adalah belajar sikit ilmu perubatan Islam hari tu, Darus Syifa, dia kata kalau budak tu nangis sekejap-sekejap itu biasa, itu normal. Ya, lepas tu dia berhenti pasal dia nak nenen, ya, dia minum susu, lepas tu dia tidur, dia berhenti. Tapi kalau menangisnya berpanjangan, itu maknanya ada unsur-unsur gangguan daripada syaitan, gangguan daripada jin secara berlebih-lebihan. Ya, puncanya bukan pasal benda lain pun, puncanya diri kita lah juga. Ya, puncanya keadaan persekitaran di rumah kita. Kalaulah di rumah kita itu tidak pernah didirikan solat dan dibacakan Al-Quran, maka rumah kita dipenuhi dengan setan dan jin yang banyak.
Maka sebab itulah kita duduk di rumah kita rasa panas. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wa iqamatis salah. Serikan, cahayakan rumah kamu dengan membaca Al-Quran dan mendirikan solat. Maka sebab itu tuan-tuan ni, kadang-kadang kita pergi rumah orang, kita rasa rumahnya tu tak berseri, rasa rumahnya tu macam panas, kita rasa tak boleh duduk lama di rumah itu. Kadang bukan kita, dia sendiri pun tak boleh duduk lama. Dia lebih gemar duduk lama di kedai kopi. Itu pun antara tanda-tanda rumah yang banyak jin. Siapa gemar duduk kedai kopi lama-lama. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ikut kaedah, kalau ikut petua yang diamalkan oleh ayah kepada pak mentua, kepada apa cerita itu, cerita Piramli tu apa, bila anak dia menangis tu cerita apa Ahmad Al-Bahab. Jadi kalau ikut kaedah ataupun petua yang diamalkan, kalau anak teroyak ni, bawa pergi jumpa pak mentua. Sebab biasanya pak mentua ni orang pengalaman, dia panggil otai. Otai masih berbisa. Ada satu lagi kute, ada satu lagi kote, iaitu bukan kute, bahasa Perak, jadi sebut betul-betul. Ada satu lagi tobin, maknanya orang yang dah tua, banyak pengalamannya. Macam tuan-tuan ni, saya nak bercakap pun sebenarnya risau. Budak beringus lagi, pandai nak bagi nasihat, aku lagi banyak makan garam daripada dia, patut darah tinggi. Aku lagi banyak makan gula daripada ustaz tu, patut uci manis. Nak ngabarkan banyak pengalaman. Bila banyak pengalaman ni, banyaklah pahala. Pasal amalan pun dah banyak, usia pun dah banyak, amalan banyak, pahala pun banyak. Tapi kena ingat, dosa pun banyak juga. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bawa pergi jumpa pak mentua. Apa yang dibuat oleh pak mentua dia? Pak mentua dia gendong anak tu, dukung anak tu pergi ketuk merata. Tok 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 tok, menangis juga lagi. Tiba tang pintu, tok 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 tok, berhenti pula menangis. Jadi dia namakan cucunya Ahmad Al-Bab. Jadi konon-kononnya tuan-tuan ni mengambil nama sempena pintu tu. Dalam bahasa Arab, pintu babun. Kalau banyak pintu, abwab. Jadi tang mana yang Al-Bab tu? Rupanya dari segi bahasa Arab tu tak berapa nak kena, tak berapa nak tepat. Tapi kita tak tahulah apa maksud di sebalik cerita apa ni Piramli tu. Sebab maksud Al-Bab ialah orang yang cerdik sebenarnya. Tapi kalau pintu, babun satu pintu, abwab banyak pintu. Jadi kalau Al-Bab orang yang cerdik. Jadi boleh jadi ada maksud yang tersembunyi, kita bersangka baiklah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keadaan kita sewaktu kecil, dan kita pun membesar sampailah hari ini kita pun dah besar panjang. Bab kata orang tua, ya Allah dah besar panjang kamu apa yang besar, apa yang panjang pun tak tahulah. Tapi itu istilah yang digunakan oleh orang kampung, yang digunakan oleh kita. Dah besar panjang kamu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa lama yang kita nak duduk atas dunia ni? Nabi telah memberi guide ataupun memberi panduan kepada kita. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku ni lingkungan 60 ke 70. Lepas itu, maksudnya apa dia? Nabi tak kata lepas tu mati, tapi faham-faham sendiri udahlah. Lu fikirlah sendiri. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku ni lingkungan 60 ke 70. Tapi ustaz, saya tengok ada yang umur panjang, dah 90 lebih tak mati-mati pun. Ada yang umur 100 lebih. Antara orang yang umur panjang tapi tak mati pun, tu kira subsidi lah tu. Allah bagi dia umur lebih. Mudah-mudahan dengan umur yang panjang itu, dia dia dapat mencurahkan ilmunya, mencurahkan pengalamannya. Dengan umur yang panjang itu dapat dia bertaubat di atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Itu yang maksudnya kenapa Allah memberi seseorang itu umur yang panjang, supaya dia sedar diri. Umurnya dah panjang, tak lama lagi dia bukan akan patah balik menjadi muda. Kita ni tuan-tuan tidak akan patah balik menjadi muda, melainkan yang dikatakan patah balik menjadi muda ataupun keanak-anakan itu ialah perangai kita. Rupanya tuan-tuan ni, walaupun kita dah tua ni, perangai kita boleh patah balik jadi budak-budak. Dia pun nak makan aiskrim juga balik.
Nak makan aiskrim. Yang saya boleh dapat cerita makan aiskrim ni waktu saya kerja di Jabatan Agama dulu. Saya kerja di bahagian pembangunan keluarga yang menguruskan rumah tangga ni. Ada seorang pakcik datang. Dia kata, "Ustaz, saya nak bercerai dengan isteri saya." Saya kata, "Kenapa nak bercerai, pakcik? Kan dah lama kahwin dah." Kan, memang ustaz dah dekat 40 tahun kahwin, tapi saya rasa dia sudah tak gemurkan saya, ustaz. Kenapa sekarang baru nak kata tak gemar pula? Sebab saya tengok isteri saya tu dia lebihkan cucu saya. Kan? Saya tidur pun sekarang sorang-sorang aja, ngerekod saya tidur sorang-sorang. Dah bilik saya tu berekon, kalau ada bantai peluk tu sedap sikit katanya. Kan? Isteri saya tidur dengan cucu. Jadi tuan-tuan kepada opah-opah, ingat jangan nampak lebih sangat cucu, atuk merajuk rupanya. Atuk merajuk. Lepas tu kata si pakcik ni lagi bukan setakat tidur, makan pun dengan cucu. Dah dia tak makan dengan saya. Saya tengok isteri saya disuapnya cucu aiskrim. Saya pun teringin juga nak aiskrim katanya. Tu yang saya dapat cerita aiskrim tu tuan-tuan. Rupa-rupanya tuan-tuan itulah keletah ataupun perangai kita bila dah tua dia kuat merajuk. Maka sebab itu berdasarkan pengalaman yang saya tanya-tanya, kalau adalah isteri-isteri yang membela cucu, kan, kalau sekali-sekala okey kot. Kalau sepanjang hari kita melebihkan cucu, rupa-rupanya suami kita merajuk. Rupanya dah tua-tua ni pun dia perlukan peneman tidur. Walaupun tak buat apa dah. Saya tanya dekat pakcik-pakcik, pakcik buat apa lagi? Tak ada buat apa dah, ustaz. Habis tu kalau tak buat apa, makciknya tak payah tidur sekali pun tak apa. Tak apa, ustaz, janji dia ada sebelah buat sendeh katanya. Buat sendeh. Janji ada. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan kita hidup di dunia ini sementara sahaja. Kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat bercucuk tanam sahaja untuk akhirat. Jadi sekarang ni macam mana kami nak bercucuk tanam, ustaz? Payah. Kita kabur untuk bercucuk tanam, dia faham benda lain pula. Maknanya bukanlah disuruh kita jadi petani, tapi kalau nak jadi petani boleh juga. Maksud bercucuk tanam di sini ialah untuk kita melakukan amal yang soleh semasa hidup di dunia ini, kerana dengan amalan yang soleh itu akan menghasilkan ganjaran pahala, dan pahala-pahala itulah yang kita nak bawa di hari akhirat nanti. Jadi yang dimaksudkan persoalan orang tadi tu, dia kata macam mana kami nak berbuat amal soleh sekarang ni, ustaz? Kenapa? Ialah masalah sekarang ni PKP. Tahun 2020 ni tuan-tuan dulu masa tahun bila entah, adalah seorang PM tu, dia bagi tahu kepada kita nanti tahun 2020 kita ada wawasan, namanya Wawasan 2020. Masa tahun 2020 nanti kita akan jadi negara maju. Jadi kita alhamdulillah syukur Allah sampaikan kita pada tahun 2020. Jadi saya tak katalah tak maju ke, itu terpulang kepada masing-masing. Ustaz, tahun lepas maju apa, ustaz? Tang mana majunya? Kan hari tu demo dah lancarkan kereta terbang. Sekejap. Keretanya terbang sekejap, lepas tu turun sampai ke sudah tak terbang dah. Jadi dapatlah merasa negara maju sekejap, ustaz, kereta terbang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu perancangan. Mana-mana pemimpin yang datang pun dia akan ada wawasan dia sendiri. Dia menjangkakan pada tahun 2020 akan berlakunya negara kita ialah negara maju. Wallahu alam kita dah tercapai ataupun tidak, tetapi nak mengabarkan tuan-tuan perancangan kita, perancangan manusia ini, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang, dan perancangan Allah lah yang terbaik. Jadi kita pun tak menyangka pada tahun 2020 ni kita nak terkepung. Kita nak jadi terpenjara di dalam kawasan, di dalam rumah kita sendiri. Kita nak ke sana ke sini, nak pergi ke sana ke sini. Jadi tak boleh. Bab kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita, nak ke sana ke sini, ke sana ke sini, kita tak boleh, sebab kita nak memutuskan rantaian COVID-19. Ada satu masjid hari tu saya ceramah, pengerusi masjid dia kata apa dia? Pastikan kita menjaga SOP, jaga jarak 1 meter, ambil wuduk siap-siap daripada rumah, bawa sejadah sendiri, budak-budak tak dibenarkan, warga asing tak payah datang, kerana kita nak memutuskan rantaian COVID-19. Saya dengar apa Haji kata 99 pula, Haji bukan 99, 19.
Oh, dia kata, iya ke? Saya sebut berapa tadi Ustaz? 99. Tapi yang sekarang ni punya, saya rasa Ustaz memang 99. Kenapa pula? Oh, dia dah salah tapi dia nak betulkan juga. Saya kata kenapa pula? Dia kata kalau dulu bersentuh berjangkit, tapi sekarang ni lintih pun jangkit juga. Oh, jadi yang sekarang ni lagi bahaya, dia punya corona dia Ustaz. Jadi tuan-tuan ni, kita tak menjangkakan pada tahun 2020 ni kita macam ni lah keadaannya. Ya, walaupun adalah saya bersembang dengan pakcik-pakcik, dia kata, Ustaz, saya cadang hari tu, saya baru je lepas pencen. Saya cadang saya nak pergi melancong. Pakcik nak melancong ke mana? Semua negara lah saya nak pergi Ustaz. Dia pencen saya banyak ni Ya, 200-300 ribu ni. Saya nak pergi merata alam, saya pergi. Amerika pun saya nak pergi katanya. Kan? Israel pun kalau boleh saya nak pergi juga Ustaz. Lepas tu saya tanya, pakcik dah pergi Mekah ke belum? Oh, Mekah belum lagi. Saya cadang nak pergi Vietnam dulu katanya. Saya cadang nak pergi Bali dulu. Itu yang tak kena pula. Jadi sepatutnya bila kita dah ada duit, ya, betulkan niat kita tuan-tuan ya. Yang pertama sekali dituntut kepada kita menyelesaikan rukun Islam yang 5 itu. Tuntutan yang terakhir ialah ya, mengerjakan haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka-mereka yang mampu untuk sampai kepadanya. Jadi kalau orang tu dah ada duit banyak, dah tentulah mampu sampai. Cumanya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu prioriti, keutamaan. Ya, ke mana dulu kita nak pergi kalau kita mampu. Kalau dalam Malaysia ni katalah rata kita dah pergi. Kalau dekat Sungai Siput ni kira merata ceruk lah kita sampai dah. Ya. Tapi tak tahulah tuan-tuan yang duduk di Sungai Siput ni, Perlop dah pergi dah. Kuala Lumpur dah pergi dah. Ya, kat mana lagi dia sebut tadi? Pos Legap dah pergi dah. Saya kalau bukan asbab ceramah, saya rasa saya pun tak pergi. Tapi dia panggil saya ceramah hari tu dekat sekolah orang asli. Masa sekolah dekat Baung apa tu, ya, orang asli juga. Tapi saya ceramah, dia nyerongin lah juga. Kan? Maknanya dia faham juga. Bila saya ceramah dekat Kuala Lumpur tu, saya ceramah, saya cakap, saya buat lawak, saya gelak sendiri. Udah dia tak faham pula dah. Jadi nak ceritanya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ya, Sungai Siput pun kita tak habis tak habis jelajah lagi. Apatah lagi kita nak pergi menjelajah pula ke seluruh Malaysia, apatah lagi kita nak pergi pula ke luar negara. Cuma nak cerita prioritinya, keutamaannya, kata Nabi, apabila telah mencukupi duitnya, belanjanya, maka pergilah ke Mekah dulu. Itulah destinasi pertama yang kita kena sampai. Kemudian yang kedua Nabi kata Madinah, dan yang ketiga ialah Palestin. Ini ramai orang yang terlepas pandang, sebab dalam hadis mengatakan la tushaddidur rihal, janganlah kamu bersusah payah untuk sampai pada 3 tempat. Yang pertama saya sebutkan tadi, Mekah tu nak pergi mana? Iaitulah Masjidil Haram. Mula-mula sekali kita kena letakkan kita punya sasaran ataupun target kita nak sampai Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram ialah masjid yang pertama dibina di dunia. Dan mengikut ranking tuan-tuan ni, Masjidil Haram ialah masjid nombor 1. Ya, masjid nombor 1 di dunia. Bukan sekadar dia dibina pertama di dunia, dia juga menjadi ranking pertama kerana ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila beribadah di masjid tersebut ialah 100,000 kali ganda. Tu yang kita gemar tu tuan-tuan ya. Kebanyakan bila kita pergi buat haji, buat umrah, mutawif akan pesan, tuan-tuan dan perempuan jangan ponteng semayang di masjid, rugi. Boleh kita semayang di bilik hotel kita, tapi rugilah kita pergilah masjid, besar ganjarannya. Ya, Allah bagi 100,000 kali ganda. Jadi pakcik tu kata, tak boleh lepas ni. Awak ni dah kurang pahala. Dia pun pergi ke masjid tiap-tiap waktu. Kira pula tu masuk buku 35. Tadi subuh 100,000, Zuhur 100,000, Asar 100,000, Maghrib 100,000, Isyak 100,000. Hari ni saja dah dapat 500,000. Itu kalau semayang. Kata ulama bukan setakat solat, malah kita baca Al-Quran, ya, malah kita minum air zam-zam, malah kita bersedekah, semuanya akan digandakan menjadi 100,000 kali ganda. Jadi pakcik ni kira hari ni saja 3 bilion. Dia kata 3 bilion pahala ni. Hari kedua pula campur lagi 6 bilion. Hari ketiga pula sudah 9 bilion. Dia kata berapa hari duduk Mekah ni dah 3 trilion pahala. Masuk pula Madinah. Di Madinah kata Nabi beribadah di Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Jauh beza tuan-tuan ni. Masjid Haram 100,000 kali ganda, Masjid Nabawi 1000 kali ganda, tapi tetap banyak. Ya, 1000 kali ganda. Masjid Al-Ghufraniyah tak disebut berapa kali ganda.
kan. Tapi jangan pula kita malas pergi masjid Ghufraniyah tak sebut berapa, tulislah situ berapa boleh kira katanya, kan. Jadi Masjidil Haram 1,000, Masjid Nabawi 1,000. Jadi 4-5 hari dekat Masjid Nabawi, campur tuan-tuannya, tah berapalah pahala. Bila balik ke Sungai Siput, dia pun dah tak pergi masjid. Relax aja dekat rumah. Orang kata, Haji tak pergi ke masjid ke sekarang ni Haji? Semenjak balik daripada Mekah buat umrah, buat haji ni, saya tengok Haji melepak aja, kan. Melepak di kedai kopi, main dam haji je, udah tak pergi masjid pula. Dia punya jawapan ni tuan-tuan ni, dia kata apa dia? Pahala yang hari tu masa di Mekah pun tak habis makan lagi katanya. Cara jawab tu macam cerodik tapi tengin juga. Ya, sebab kata Nabi, antara tanda orang-orang yang mendapat haji yang mabrur ialah orang yang apabila dia balik daripada mengerjakan haji dan umrah, dia akan istiqamah melakukan amalan tersebut seperti mana sewaktu dia di sana. Jadi kalau kita nak kenal tanda haji tu haji mabrur ke haji Malboro ke, itulah tandanya. Bila balik dia main dam haji, dia bukan nak pergi masjid. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan kita dah sampai Masjidil Haram dekat Mekah, Masjid Nabawi dekat Madinah. Kemudian yang ini yang ramai orang terlupa, ya. Lepas balik daripada haji, balik daripada umrah, ya, dia dah pergi Mekah, dia dah pergi Madinah, dia kata lepas ni saya cadang nak pergi Krabi pula katanya. Kita kata pasal apa nak pergi Krabi? Sebab dia memang kata masjidnya lawa tepi pantai. Kan dia punya alasan tu nak pergi masjid. Rupanya tuan-tuan ni, ni saya cerita pengalaman sendirilah ni. Tuan-tuan dah pernah pergi Krabi dah? Ya, ada pergi tak? Senyap aja tu. Bukan kata Krabi, hanya mana pergi ustaz katanya, kan. Jadi bila pergi Krabi tu alasannya pasal nak pergi masjid. Masjidnya lawa juga, dekat tepi pantai tu lah, area tepi pantai. Tapi masalahnya kita nak pergi ke masjid tu kena lintah pantai, kan. Bila kita lintah pantai nampak banyak ikan masin. Ikan masin memang berjemur. Ada ikan masin warna hitam, ada ikan masin warna cerah, ada coklat, ada kuning, ada macam-macam ikan masin. Jadi kita pun buat-buatlah terkejut. Astaghfirullahalazim, tutup mata tapi buka sikit. Ya? Mula-mula istighfar, lepas tu alhamdulillah. Rezeki jangan ditolak, tak tengok membazir pula katanya, ya. Dia punya pantunnya Ustaz Ismail Kamuh dulu. Ya, dia kata rezeki jangan ditolak, tak tengok membazir pula. Jadi kita pun lari daripada tepi pantai tu. Kan? Masa tu pula bawa family. Anak-anak kita kata kita lari daripada tepi pantai pergi dekat Merata Kedai. Ingatkan kod selamat. Rupanya ikan masin yang berjemur tepi pantai tadi berjalan pula dekat kedai. Serupa itu juga, dia tak ada tukar. Anak kita pun tanya, abah, kenapa demo berjalan pakai sepeda je? Kita pun dah tak reti nak jawab apa tuan-tuan ni. Kita pun tutup mata anak kita. Kamu jangan tengok budak-budak tak elok. Lepas tu anak kita pula dia kata apa? Abah tengok boleh pula katanya. Abah dah besar, lagipun abah ni ustaz, kuat iman. Dah tak tahu nak bagi alasan apa tuan-tuan. Isteri pula tutup mata kita. Isteri kata abang jangan tengok. Kita pula kata dekat isteri, awak tengok boleh pula katanya. Mana Aci? Mohon kita tengok berjemaah Jalan Sunang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita punya aim kita ialah nak pergi masjid di tempat lain. Rupanya kita terlupa pesanan Nabi. Nabi suruh kita pergi Masjidil Haram, Nabi suruh kita pergi Masjidil Nabawi, dan satu lagi Nabi kata pergilah ke Masjidil Aqsa yang terletak di Palestin. Dalam riwayat mengatakan ada dua. Yang pertama 1000 kali ganda menyamai Masjid Nabawi, dia punya ganjarannya. Dan ada riwayat yang lain menyebutkan 500 kali ganda. Itu dia Masjidil Aqsa ni tuan-tuan ni, sejarahnya pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Dia adalah masjid yang kedua dibina di dunia 40 tahun selepas dibina Masjidil Haram. Namun begitu ranking dia nombor 3. Jadi mudah-mudahan kita ada niat ataupun cita-cita untuk sampai ke Masjidil Aqsa di Palestin. Baru ni saya cakap dekat Kuala, dekat masjid Kota Lama. Dia kata nak buat apa, mencari naik ustaz. Kalau pergi sana kena tembak sekarang dengan tentera Zionis tu apa tak dapat, mati katak katanya. Tak adalah mati katak. Bila kita cerita pasal mati ni tuan-tuan, tak payah pergi sana, duduk di Sungai Siput pun boleh mati. Kalau bukan kerana kena tembak dengan tentera Zionis pun ada juga yang kita dengar mati tercekik.
tercekik je pun matinya pasal duduk di rumah PKP ni asyik melantak je, udah tercekik. Kan? Lepas tu tuan-tuan ada pula yang kita dengar mati lemah, ada pula yang kita dengar aksiden, mati kerana corona, mati tetap mati. Walau di mana pun kita berada, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana juga kamu berada, sekalipun kamu menyorok di sebalik tembok yang kukuh lagi tinggi, kamu tetap akan mati. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Ya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak lewat walaupun sesaat, tak cepat walaupun sesaat. Bila dah sampai masanya, mati tetap mati. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam pun telah menunjukkan lebih kurang hampir 7.30 dan tanda-tanda suruh berhenti tu dah ada dah. Ya, sebab apa saya tengok dah ada dah seorang dua ngesut kan. Jadi penceramah pun kenalah faham. Ya, sama ada kita bersangka baiklah dia ada khoja, ada emergency. Lepas tu dia pun mungkin jenis besyo, nak kayu. Jadi itu yang dia bangun. Dia tak tahan lama-lama. Tadi saya pun lepas habis solat terus pergi tandas. Kan, kalau ikutkan nak juga berwirid bersama dengan imam. Bacaan imam kita dah lah sedap. Kan, khusyuk rasanya kan. Macam kita semayang dekat mana. Tuan-tuan rasa macam semayang dekat mana? Kan, imam kita pun mungkin dia ambil lagu-lagu imam-imam Mekah ke, imam Madinah ke. Kadang-kadang ada satu tempat tu saya jemaah kan, ada makcik tu kata, ustaz tadi kan kami semayang dekat masjid tu, imam dia baca sedap ustaz, macam dalam keset katanya. Macam dalam keset. Saya kata siapa imamnya, tak tahulah siapa imamnya apa semua. Tapi masa tu saya ada sekali dekat masjid tu. Rupa-rupanya dekat masjid Jalan Dairi, Masjid Sultan Azlan Shah tu, imamnya Ustaz Radhi Kamarul Khailan, Johan Qori antarabangsa tahun 2000-2004. Dia pun memang pernah buat keset. Kadang-kadang ceramah dekat dalam radio, baca dalam radio. Jadi makcik tu kata, macam rasa macam pernah dengar macam dalam radio katanya, macam dalam keset. Atau memanglah imamnya tu Johan Qori antarabangsa. Kalau saya yang jadi imam, dia kata macam apa imam tadi baca tu, serabut perut rasanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak kepada pihak masjid. Saya ni sebenarnya tuan-tuan ni sebenar-benarnya lah kabur siap-siap saya ni memang ada projek lah, ada kerja lah datang ke Kuala dengan Sungai Siput dalam 2-3 hari ni. Kan bunyi projek ada kerja tu, ustaz ni dah jadi kontraktor gemuk sekarang ni kan. Jadi itu yang saya offer tu, kalau ada masjid yang belah malam ke belah subuh ke kan, dan antara saya ada ni, kalau tuan-tuan nak jemput saya mungkin ribu-ribu dalam 10,000. Jadi dah kebetulan saya ada sini, bagilah dalam 2-3 ribu cukup lah. 300 ke ya, tak ada saja melawak je tuan-tuan ya. Jadi nak mengabarkannya, jadi saya berada di kawasan ini. Jadi bolehlah kalau kata pihak masjid tu sudi untuk memanfaatkan kedatangan saya ke sini. Tapi saya kabarlah apa projeknya. Saya sekarang dah jadi tokey buah. Tak semena-mena entah macam mana saya terjebak menjadi tokey buah pula. Bulan lepas saya jual buah delima 1 bulan. Pasal masa tu musim buah delima di Mesir. Tapi dah penghujung musim ataupun dah habis dah. Tapi yang sekarang ni pula tengah musim buah oren. Ataupun buah limau lah bahasa kita katakan. Tapi katanya oren. Oren daripada Mesir. Jadi saya mengantar kepada ejen-ejen saya di kawasan Sungai Siput, ada di kawasan Kuala Kangsar. Saya jadi tokey buah pula. Entah macam mana pula boleh jadi tokey buah. Sebab nak ceramah ke apa pun banyak banyak program-program yang batal, program yang tertangguh dan seumpamanya disebabkan Covid ni. Jadi saya tengok jual buah pula yang laju. Kan, ramai orang gemar makan buah, dan sebenarnya buah-buah yang saya bawa tu adalah buah-buah yang memang baik untuk kesihatan. Contohnya masa saya bawa buah delima tu, rupa-rupanya dalam Al-Quran disebut tentang buah delima ada berapa tempat? 3 ke 4 tempat. Antaranya dalam surah Ar-Rahman, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam keduanya, yakni di dalam kedua syurga. Bila sebut kedua syurga, kata ulama tafsir, syurga bagi golongan jin, syurga bagi golongan manusia. Fihima fakihatun, ada buah-buahan. Yang namanya dalam syurga tu nanti, antara nikmatnya ialah ada banyak buah-buahan. Di antaranya ialah nakhlun, kurma, rumman.
delima. Jadi rupanya delima ni bukan kaleng-kaleng, dia makanan ahli syurga. Dan bila kita tengok balik khasiatnya sangatlah banyak, termasuklah kulitnya pun jangan dibuang, dia ada banyak khasiat. Itu delima. Ya, kemudian yang baru ni saya bawa buah oren daripada Mesir. Kalau orang sana dia menggelarnya Abu Surrah. Ya, Abu Surrah ni, surrah tu pusat. Jadi rupanya tuan-tuan ni petua kalau nak makan limau ni nengok pada pusat. Tuan-tuan dah tahu ke tak petua ni, kalau pusatnya besar rasanya manis. Kan, kalau pusat kecil ya, mungkin kurang manis lah sikit. Tapi yang saya bawa ni semuanya manis, tapi mungkin kurang manis sikit. Semalam saya ceramah di surau Muhibah, mereka tanya pula, ustaz kalau nengok orang macam mana, nengok pusat juga ke? Sudah jenuh pula dia nyelak pusat pula nak ni nak tahu manis ke tak, tengok pusat ya. Nabi suruh kita tengok muka dia, tengok tangan dia. Dia kabur pula, saya nak minang ni, saya nak tengok pusat. Sudah tuan-tuan ya. Itu nak makan buah tengok pusat, nak makan orang nak makan orang pula nak kahwin dengan orang jangan tengok pusat dia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itu yang saya bawa ni satu jenis je, tak ada. Jangan tanya buah lain. Bila kita jual buah oren dia mau tanya buah delima. Ya, bila kita jual buah apa dia delima, dia mau tak beli pula, dia mau tanya buah betik pula, mengada-ngada rasa nak tampur je. Jadi kita bawa hari ni buah oren dan saya nak belanja tuan-tuan makan free. Pagi-pagi lagi dah makan buah oren. Rasanya tuan-tuan ni lemak manis, lepas tu tak ada biji. Itu yang sedap tu. Ya, buah oren daripada Mesir, saya belanja tuan-tuan makanlah sampai muntah ke, sampai pengsan ke, kan. Tapi sambil-sambil makan tu bukan makan saja. Kalau kata nak bawa balik kena bayarlah. Yang itu belilah, kalau bawa balik pun peri juga, mangkor lah. Ya, jadi tuan-tuan ya, boleh tengoklah dekat belakang tu ada buah oren, sebiji purata dia harga RM2. Tapi kalau beli 15 biji free sebiji. Jadilah tu free sebiji RM2 juga tu ya. Beli 15 biji maknanya RM30, free sebiji. Ataupun dalam ni ada kotak, satu kotak tu 8 biji RM16, sama aja sebenarnya. Saja bubuh dalam kotak nak bagi nampak lawa sikit, nak bagi nampak tertarik, tapi harganya sama. Nak beli loose satu-satu. Jadi terima kasih banyak kepada pihak masjid kerana sudi menjemput saya. Tadi cerita buah oren tadi tuan-tuan ya. Tambah pula sekarang ni Covid kan, bagus untuk imunisasi. Sebab apa? Buah oren kaya dengan vitamin C, dan banyak lagi lah khasiat-khasiat dia yang lain. Jadi terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.